Baik. Kita mulakan kuliah Tauhid pada malam ni, bab akidah. Dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab nizam syai'ullahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad Imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, naklah bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan pada orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan kemarahan mereka dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dhilalati ila khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa kulli wa sawabihi. Yang mati silakan Fadil tuan-tuan imam. Maksudnya silakan Tuan Bilal. Tak lupa juga Tuan Syak kita. Kemudian pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah, selagi kita dapat bersama pada kali ini, tuan-tuan, kita sambung kuliah bab Kitab Aqidatun Najin di muka surat 55, kan? 150. Ayat dah betul? Ya, ayat dah. Kata Ibrahim Al-Lakhani wa indana, Baik, saya terlihat kepada bait syair itu, kitab Jahut Tauhid
Syair ini kitab Jatuh Tauhid yang disyarah Syekh Ibrahim Laqani. Dan kata Syekh Ibrahim Laqani rahimahullah taala, wa indana lil abdi kasbun kullifa. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'assir fa'tarifa. Itu syair. Falaisa majburan wala ikhtiyaran walaysa kallan yaf'alu ikhtiyaran fa in nusibna bi mahdil fadli wa in yu'azzib bil mahdil adli. Itu syair lah. Kalau situ dia sampai ta'rifah aja. Wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yusam walam yakun muassiran fal ta'rifa. Artinya, dan mazhab kami lah ahli sunnah wal jamaah, dan pada mazhab kami, yakni golongan ahli sunnah wal jamaah, bagi hamba itu usaha yang diberati akan dia. Wa indana li 'abdin kasbun kullifa. Dan di sisi kami mana golongan ahli sunnah lah. Jadi bagi hamba tu usaha kullifa yang diberati akan dia. Walam yakun muassaran fa ta'rifa. Dan tiada ada ia memberi bekas. Maka naklah engkau ketahui. Walam yakun muassaran, dan tidak adalah usaha kita itu memberi bekas. Mana perbuatan usaha kita itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ialah perbuatan Allah. Walam yakun muassaran bal ta'rifa. Dan tiada ia memberi bekas bagi bekas, maka hendaklah engkau ketahui. Maka hendaklah kita fahamlah. Sebab yang memberi bekas sebenarnya ialah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Je. Tapi yang akan ditanya adalah kita sendiri. Sebab kita ada usaha dan ikhtiar. Tetap ada usaha dan ikhtiar dan juga pilihan dalam kehidupan kita. Walaupun orang kata 90% itu ialah perbuatan Allah. Segala perbuatan yang kita buat itu 95% adalah perbuatan Allah. Tetapi masih ada lagi berapa peratus? 5% adalah perbuatan kita, usaha dan ikhtiar kita lah. Macam tu. Tapi walaupun tak banyak peratusnya yang kita buat itu, tetapi itulah akan besok menjadi persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama ada syurga ataupun neraka, walaupun tak banyak. Baik. Bermula murad dengan hamba itu sekalian makhluk yang keluar daripadanya fi'il yang ikhtiari. Bermula murad ni maksudlah. Jadi bermula maksud dengan hamba itu sekalian makhluk yang keluar daripadanya perbuatan yang ikhtiari, yakni kasad ia kepada perbuatan yang ikhtiari, yang bangsa ikhtiar. Perbuatan yang bangsa ikhtiar. Sebab perbuatan ada dua kan. Pertama ikhtiariyah, yang kedua ittirariyah. Ikhtiariyah itulah kita punya perbuatan. Perbuatan kita. Sedangkan satu lagi ittirariyah. Ittirariyah ini itu perbuatan yang kita tak boleh nak kawal. Kalau ittirariyah ni perbuatan yang kita boleh kawal, boleh kontrol lagi. Contohnya panjat pokok, panjat bangunan. Panjat bangunan ini ialah perbuatan yang kita boleh kawal. Tapi bila jatuh boleh kawal tak? Jatuh tak boleh kawal ke dah? Bila jatuh memang tak boleh kita nak kawal lagi. Itu dikatakan ittirariyah. Sama juga dengan perbuatan gementar ataupun contohnya tersasul cakap, tersasul, gementar, menggigit, kan? Apa lagi perbuatan yang kita boleh kawal? Contoh dia perbuatan apa?
Kalau orang melatah tu macam mana? Orang melatah kan dia tak boleh kawal. Itu dikatakan perbuatan ittirariyah. Sedangkan yang perbuatan yang kita boleh kawal itulah ikhtiyariyah. Kita boleh kawal lagi. Dan dengan benda itulah besok akan kita dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok semula. Bermula murad ataupun maksud dengan hamba itu sekalian makhluk yang keluar daripadanya fi'il, mana perbuatan yang ikhtiyari. Yang ini kasad ia kepada perbuatan yang ikhtiyari. Kasad, mana kasad itu pun kita dah dikira dah. Kan ada hadis menyatakan bahawa barang siapa yang berkasad, berazam untuk melakukan suatu perbuatan baik, maka jadi dia buat, maka sudah tentu dia akan mendapat 10 ganjaran pahala, kan? Dan mungkin lebih lah. Kena barang siapa yang kasad ataupun niat nak buat satu benda, kan, tak jadi dibuat. Dia buat nak niat, dah niat nak buat satu benda baik tapi tak jadi buat, macam mana? Tetap akan mendapat pahala, nampak? Walaupun niat, walaupun kasad lagi, telah pun dapat pahala insya-Allah Subhanahu wa taala. Itu juga barang siapa yang niat untuk buat benda yang tak elok, maka jadi dia buat benda tak elok, maka dia mendapat satu dosa. Kalau dia berniat satu benda yang tak elok kemudian tak jadi buat, tu tak dapat apa-apalah. Tak ada dosa kat situ. Jadi maknanya kasad itu pun dah kira dah. Belum melakukan lagi. Jadi kasad itu pun dah dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita kena kasad, niat yang baik. Kita tengok balik. Yang ini kasad ia kepada perbuatan yang ikhtiyari. Dan usaha itu iaitu bergantung kudrah yang baharu dengan barang yang diperbuatkan. Ini nak kita lihat kepada definisi usaha. Usaha apa dia katakan usaha? Usaha ni kita faham lah usaha, ustaz. Tak faham kan usaha. Maknanya usaha ni maknanya orang kata motivasi kan. Mana keinginan kan? Keinginan untuk buat. Keinginan untuk buat. Usaha kita lah. Keinginan untuk buat, lepas tu jadi buat. Itu satu usaha lah. Itu buat. Dan usaha itu iaitu bergantung kudrah yang baharu dengan barang yang diperbuatkan. Apa benda yang barang kita buat tadi? Mana ada kaitan dengan kudrah. Maknanya kudrah ni kekuatan lah. Bergantung kudrah, mana kekuatan yang baru dengan barang yang diperbuatkan. Itu usaha lah. Usaha kita. Apa usaha kita? Kan biasalah dalam mesyuarat apa benda kan. Apa usaha kita? Kan? Ni nak tengok pada definisi usaha lah ni. Baik, kemudian dan kata satu pendapat yang lemah, iaitu usaha ialah iradah. Dia kata iradah yang baharu. Usaha ialah iradah yang mana kehendak yang baharu. Kehendak yang baru. Kita katakan usaha. Maksud iradah ini iradah yang bukan iradah yang definisi iradah yang pada Allah Ta'ala tu. Itu iradah yang pada Allah Ta'ala itu iradah yang bersifat qadim. Bersifat qadim. Sedangkan iradah yang pada kita iradah yang bersifat baharu. Itu juga kudrah yang ada pada Allah. Kudrah yang ada pada Allah dia bersifat qadim. Sedangkan kudrah pada kita adalah bersifat hadis, benda baru. Walaupun di sini sebut kudrah, di sini sebut iradah. Betul? Baik. Dan kata kil iaitu iradah yang baharu. Maka bahawa segala perkara itu 4. Iradah yang dahulu dan kudrah dan perbuatan yang menyertai keduanya, kudrah dan iradah, dan irtibat. Irtibat mana? Pertambatan, ikatan ataupun pertambatan antara keduanya, kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah, itulah satu perkara tadi. Mana segala perkara itu dia tak sunyi daripada perkara-perkara tadi.
Macam jugalah yang itu yang kita beritahu bahawa setiap satu perkara tu dia sama ada secara dia ni maujud ataupun makdum ataupun haliyah. Haliyah antara ada dengan tiada kan. Kemudian antara haliyah dengan makdum namanya amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Jadi begitu juga dengan ini. Mana usaha kita tadi, mana setiap usaha tu dia tak terlepas daripada benda-benda macam ni. Maka bahawasanya segala perkara itu 4. Yang pertama iradah yang dahulu, kemudian kudrah, kemudian perbuatan yang menyertai keduanya antara iradah dengan kudrah, kemudian yang keempat irtibat, mana pertambatan antara keduanya, kudrah dengan iradah. Okay? Maka atas tafsir usaha yang ini irtibat. Maka atas tafsir usaha yang ini irtibat, mana pertambatan. Dan iaitu bergantung kudrah dengan makdur. Bergantung kudrah dengan makdur. Makdur ni yang dikudrahkan, yang dikuasakan. Mana bergantung kudrah dengan yang dikuasakan. Tiada ia makhluk, kerana bahawasanya setengah daripada umur iktibari. Dia setengah daripada perkara-perkara iktibari lah. Mana antara benda Adam dengan kan, amr iktibari maknanya haliyah, antara haliyah dengan makdum kan. Mana dua-duanya. Tengah-tengah antara haliyah dengan makdum namanya amr iktibari. Contoh amr iktibari ialah macam yang lepas yang saya beritahu, contohnya bola lah. Bola kebiasaannya bulat kan. Bola kebiasaannya bulat. Tapi bila kita usik bola tu, adakah bola tu bulat? Kan? Bulat itu segi zahir kita, di segi zahir pemikiran kita bulat. Tapi bila kita pegang, yang kita pegang tu apa? Bulat ke? Yang kita pegang tu getah. Kulit, campuran getah dengan kulit. Tapi bola bulat tak? Bola bulat. Maknanya dari segi zihin kita, pemikiran kita memang bola tu bulat. Tetapi dari segi kharijnya, luarannya tak nampak pun bulat. Yang kita pegang tu bukan bulat. Yang kita pegang tu bola, campuran getah dengan kulit dan sebagainya. Begitu juga dengan meja. Kan? Meja ni segi zihin kita, pemikiran kita, meja ini 4 segi. Tapi bila kita pegang meja, mana 4 seginya? Yang kita pegang ialah kayu. Yang kita pegang kayu. Kan? Ataupun campuran kayu dengan benda-benda lain dan sebagainya, cat dan sebagainya. Maka itu dikatakan sebagai amrun i'tibari, umur i'tibari. Gitu. Baik, kita lihat pada tadi. Maka atas tafsir usaha dengan ini irtibat, dan iaitu bergantung kudrah dengan makdur. Bergantung kudrah dengan makdur yang dikadarkan ataupun yang dikuasakan. Tiada dia makhluk, kerana bahawasanya setengah daripada umur i'tibari. Jadi kalau kita tafsirkan kudrah itu dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makdur yang dikuasakan, kan? Kudrah dengan yang dikuasakan, kudrah Allah Taala lah. Okey, yang dikuasakan mana? Kita lah yang dikuasakan. Makhluk ini yang dikuasakan, yang dikudrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bergantung kudrah dengan makdur, tiada ia makhluk, kerana bahawasanya setengah daripada umur i'tibari. Kalau kita tafsirkan kudrah itu kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan makhluk lah nama dia. Sudah tentu dia qadim, itulah Allah Taala sendiri, kudrah dia sendiri. Baik. Dan atas tafsirnya dengan iradah yang baru adalah dia makhluk. Tapi kalau kita tafsirkan iradah tadi dengan iradah yang baru, dengan bersifat iradah baru, maknanya iradah mana kehendak kita makhluk. Kehendak makhluk kan? Saya sebut tadi bahawa kudrah, iradah ada 2. Satu kudrah pada sisi Allah, yang kedua kudrah pada sisi manusia. Kekuatan pada sisi manusia kan? Kalau kekuatan pada sisi manusia ialah bersifat baharu. Itu ingat dengan iradah.
iradah pada sisi Allah Ta'ala ada sifat qadim. Kan iradah yang biasa dan sifat 20 tu lah. Tapi iradah pada sisi kita, pada kita pun berkehendak juga lah. Tapi berkehendak kita ni adalah hadis, benda baru. Boleh kan? Dan atas tafsir dengan iradah yang baru adalah dia makhluk. Jadi kalau kita tafsirkan iradah tadi, kehendak itu dengan kehendak pada sisi kita, maka barulah dia. Maka makhluklah dia iradah itu. Bukanlah iradah yang pada sisi Allah Ta'ala. Kalau iradah pada Allah Ta'ala adalah benda qadim. Satu sifat subuti ataupun satu sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentasiskan ataupun menentukan sesuatu tadi. Menentukan sesuatu tadi. Itu dikatakan sebagai iradah kalau pada sisi Allah Ta'ala. Baik. Dan sesungguhnya mentarif oleh mereka itu akan usaha itu dengan dua takrif. Okey, usaha pun dia ada dua takrif pula. Dia kata. Tadi dia dah bagi satu takrif berkenaan dengan usaha. Kat atas tadi baris yang pertama kan dia dah bagi satu definisi usaha. Dia kata usaha ini ialah usaha itu iaitu bergantung kudrah yang baharu dengan barang yang diperbuatkan. Mana bergantung kudrah yang baharu, mana makhluk punya kudrah, bukan kudrah pada sisi Allah Ta'ala tadi. Jadi bergantung kudrah yang baharu dengan barang yang diperbuatkan oleh dia. Yang pertama lah. Okey, sekarang ni dia bagi lagi definisi yang lain. Dia kata, dan sesungguhnya mentakrif oleh mereka itu para ulama tauhid akan usaha itu dengan dua takrif, dua definisi. Yang pertama, bahawasanya barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, ia ini yang dikuasai. Yang pertama, barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, ia ini yang dikuasai. Sedangkan kudrah ialah Allah. Makdur kitalah yang dikuasai, kan? Sedangkan kudrah bersih Allah Ta'ala itu ialah kudrah yang qadim. Pertama lah. Yang pertama, wasanya barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, yang ini yang dikuasai oleh kita lah, makhluk lah. Daripada ketiadaan sah tunggal, orang yang kuasa dengannya. Artinya bertambatan. Adanya bertambatan dan adanya ta'aluk atau kehendak atas barang yang terdahulu daripada dua kaul, dua pendapat yang jatuh makdurnya, jatuh yang dikuasainya. Seperti gerak yang bersepakat. Apa tu? Gerak bersepakati. Betul? Seperti gerak yang bersepakat ataupun berserta dengan dia daripada ketiadaan sah ketiadaan yang kuasa. Daripada ketiadaan sah keadaan yang kuasa. Okey, lepas itulah. Dia payah sikit ni. Ulang semula. Jadi usaha itu dengan dua takrif. Yang pertama, bahawasanya barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, mana yang dikuasai. Barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, yakni yang dikuasai. Yang dikuasai siapa? Makhluk lah. Kita yang sedangkan kudrah pada Allah. Kita ni makdur, Allah Ta'ala qadir. Qadir kan yang berkuasa. Sida kita ni makdur, yang kena kuasai. Kita yang kena kuasai. Nampak? Makdur. Ini barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, yakni yang dikuasai. Kita kan yang kena kuasai. Daripada ketiadaan sah tunggal, orang yang kuasa dengan dia. Artinya bertambatan. Mana ada pertambatan antara kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan maknanya pertambatan, mana Allah Ta'ala itu qadir, kita ni makdur. Mana ada pertambatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Ada pertambatan. Kemudian adanya ta'aluk. Adanya ta'aluk Allah Ta'ala pada diri kita, ataupun kehendak Allah Ta'ala atas kita,
atas barang yang terdahulu daripada dua kaul yang jatuh makdur ada. Seperti gerak yang bersepakati ataupun berserta dengan dia daripada ketiadaan sah keadaannya yang kuasa. Dan iaitu hamba tertunggal ia dengan demikian makdur itu. Dan itu hamba tertunggal ia dengan demikian makdur itu, tetapi dan daripada ketiadaan sah bersekutu dari kerana tiada memberi bekas dengan dia, dengan suatu wajah yang mana wajah ada ia. Payah sikit lah kan itu, daripada satu wajah. Cuma nak lebih faham macam ni lah. Nak lebih faham ni maksudnya adanya ikatan tu. Semaknanya ada ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Samalah seperti kasat tadi. Walaupun di sebalik hijab itu perbuatan yang kita buat itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik hijab, tetapi kita ada usaha dan ikhtiar, kan? Ada usaha dan ikhtiar, ada kasat kita tadi. Kita ada niat kasat, dan kasat itu pun masih lagi dikira pada si Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ingat satu hadis Nabi SAW, ingat tak? Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, kan, iza taqa muslimani bisayfihima faqatala ahaduhuma sahibahu bal qatil wa maqtul finnar. Qila ya Rasulullah haza qatil fama bal maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Maksudnya apabila dua orang Islam bertemu, bila dua Islam bertemu dengan dua pedang masing-masing, lalu salah seorang membunuh seorang lagi, maka yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Dikatakan, ya Rasulullah, ini yang membunuh, bagaimana pula yang dibunuh? Maka jawapan Nabi SAW, yang dibunuh juga hendak membunuh seorang yang lain. Semana dua-dua masuk neraka, kan? Dua-dua masuk neraka. Mana yang kena bunuh, yang membunuh tu dah masuk neraka. Yang kedua, yang kena bunuh masuk neraka juga. Kenapa yang kena bunuh tu kena masuk neraka juga? Kerana yang kena bunuh tu pun asalnya dia berniat nak membunuh orang yang telah membunuh dia. Jadi maknanya dia pun ada niat nak membunuh si A, tapi sebabkan oleh si A lagi pantas, maka si A berjaya membunuh si B. Okay? Jadi dua-duanya masuk ke dalam neraka. Dua-dua masuk neraka. Nampak? Jadi kat situ kita nampak bahawa dengan hanya niat saja, maka kita sudah tentu akan dipersoalkan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada hadis menyatakan ada benda-benda pula yang mana kita nanti tidak akan ditanya. Mana contoh perbuatan yang kita tak akan ditanya? Ialah seperti macam saya sebut tadilah. Dan antara lagi Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, udiya alal ummati khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak diambil salah daripada umatku perkara tersalah, perkara lupa, dan juga perkara dipaksa. Ni dimaafkan. Contohnya perkara tersalah, kita tersalah, tersilap. Okey, pertama. Yang kedua, kita terlupa. Dia lupa, dimaafkan. Yang ketiga, dipaksa. Dipaksa, kita dimaafkan. Kemudian satu lagi, Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, rufi'al qalam min salasin anin na'im hiza yastaiqaza wa anil mubtala hatta yubarri'a wa anis sabi hatta yastakbira. Maksudnya diangkat qalam itu, pena itu, daripada tiga perkara. Yang pertama, daripada orang tidur. Orang tidur sehinggalah dia terjaga. Yang kedua, daripada orang gila, sehinggalah dia sembuh daripada gila dia. Kemudian yang ketiga, daripada kanak-kanak sehinggalah dewasa. Kanak-kanak sehingga dewasa. Mana ada tiga golongan tadi, kan? Jadi golongan ini maka dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu tidak dimaafkan.
oleh Islam. Hatta kalau seandainya kita qasad berniat tak elok pun tetap akan dikira juga. Jadi maknanya walaupun di sebalik hijab itu segala perbuatan itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan ditanya siapa? Kitalah. Kitalah akan ditanya besok dan kitalah akan diazab besok. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diazab. Jadi tak boleh dielakkan lah. Tak boleh dielakkan. Mana kita besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali pada tadi. Yang apa ni dia payah sikit. Saya kadang tak faham sangat. Baik, kita lihat balik Jadi baik. Dan sesungguhnya mentarikh oleh mereka itu akan seitu dengan dua takrif. Yang pertama, bahawa barang yang jatuh dengannya oleh makdur, iaitu yang dikuasai. Sesuatu yang dengannya terjadi makdur tanpa sahnya bersendirian si qadir, mana orang yang mampu berbuat dengannya, mana ada irtibat atau iradat berdasarkan dua kaul terdahulu, seperti gerakan yang dicampuri dan disertai dengannya tanpa sahnya keadaan si qadir, iaitu hamba bersendirian dengan makdur itu, bahkan tanpa sahnya persekutuan kerana tidak ada taksir darinya dengan jalan apapun. Hanya baginya itu semata-mata mengiringi, sedangkan pencipta sebenarnya bersendiri dengan keumuman taksir dia. Nampak? Jadi pencipta yang sebenarnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sendiri yang bersendirian. Pencipta sebenarnya itu Allah Taala yang bersendirian, kan, dalam melaksanakan segala kehendak dan juga keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak dan juga keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita lihat pada tadi, maksudnya usaha itu dua takrif. Yang pertama, bahawa sebenarnya barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, iaitu yang dikuasai dengan ketiadaan sah tunggal orang yang kuasa dengan dia, daripada ketiadaan sah tunggal orang yang kuasa dengan ini, artinya bertambatan dan takluk atau kehendak atas barang yang terdahulu daripada kaul yang jatuh makdurnya, seperti gerak yang bersepakati dan berserta dengan dia daripada ketiadaan sah keadaan yang kuasa, dan iaitu hamba tertunggal ia dengan demikian makdur, tertunggal dia dengan demikian yang dikuasai itu, tetapi dan daripada ketiadaan sah bersekutu dari kerana tiada memberi bekas daripadanya. Kerana yang memberi bekas itu ialah perbuatan Allah. Yang memberi bekas perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Tetapi tunggal kita dalam melaksanakan tadi, okay? Tiada berbekas daripadanya dengan suatu wajah yang mana wajah ada ia, dan hanya sesungguhnya baginya semata-mata menyata jua, dan yang menjadikan yang sebenar itu ialah tunggal dengan umum memberi bekas. Tidak Allah Ta'ala lah. Jadi yang menjadikan yang sebenar itu tunggal itu Allah Ta'ala lah, dengan umum yang memberi bekas. Jadi yang memberi bekas itu perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan kita, tetapi yang berbekas itu ialah perbuatan Allah Ta'ala saja. Itu untuk tarikh pertama lah. Kemudian dan tarikh yang kedua, barang yang jatuh dengan dia oleh makdur, oleh orang yang dikuasainya itu pada tempat kudrahnya, artinya bertambatan dan ta'aluk, ada bertambatan dan atau ada kehendak atas barang telah lalu daripada dua kaul yang jatuh makdurnya, seperti gerak pada hal bersepakati dan berserta ia dengan dia pada ketika ketiadaan makdur itu pada tempat kudrahnya, seperti tangan umpamanya. Seperti tangan umpamanya lah. Baik, kalau kita lihat dalam kitab ni pula, yang nombor 2 dia kata sesuatu yang dengannya terjadinya makdur, terjadinya yang dikuasai pada tempat kudrahnya,
Maksudnya terjadinya iktibat, ikatan ataupun iradah berdasarkan dua kaul terdahululah. Seperti gerakan yang dicampuri dan disertai dengannya hal keadaan si makdud itu, hal keadaan si makdud ini pada tempat kudrahnya, seperti tangan, seperti tangan lah, gitu. Dan dapat dipahami daripada perkataan kasab yang merupakan sebab pada taklif dan adanya penolakan terhadap Jabariyah. Gitulah, payah sikit lah dia nak menerangkan tu kan, gitu. Baik, kemudian kita lihat pada syahadan. Wajib atas kita bahawa etikat kita bahawa tiada dapat memberi bekas sesekali usaha hamba itu, kerana tiada seorang yang bersekutu ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tunggal kudrah Allah Taala yang memberi bekas itu, dan tiada memberi bekas kudrah yang lain daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya cakap tadi, maksudnya segala usaha tu kan, segala usaha yang kita buat, yang hamba buat tadi sebenarnya tidak bersekutu pun dengan Allah Ta'ala, tak bersekutu pun dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu tunggal, dia tak bersekutu dengan kita dalam bab kudrah tadi. Kudrah kita pula adalah sifatnya hadis baru, sedangkan kudrah Allah Ta'ala ialah sifatnya ialah qadim. Kita tengok semula. Wajib atas kita bahawa etikat kita bahawa tiada dapat beri bekas sesekali usaha kita. Mana usaha kita itu sesekali tidak beri bekas. Yang beri bekas sebenarnya ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tiada seorang yang bersekutu ia dengan Allah Taala, kerana tunggal kudrah Allah Taala yang memberi bekas memberi bekas itu, dan tiada memberi bekas kudrah yang lain daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tiada satu pun yang ada berbekas kecuali semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia kata tak kala adalah setengah daripada perbuatan itu keluar ia dengan ikhtiar hamba, seperti naik di atas pohon kayu umpamanya, maka dapat dengan perbuatan hamba itu pada zahirnya. Jadi kita nampak pada zahirnya itu perbuatan itu perbuatan hamba lah. Mana perbuatan yang boleh kita kawal, mana naik atas pokok lah. Okey, mana dapat dengan perbuatan hamba pada zahirnya. Dan setengah perbuatan itu tiada dapat ikhtiar hamba, seperti gugur umpamanya. Mana gugur daripada pokok, mana jatuh pokok lah. Jadi naik atas pokok tadi masih lagi kita boleh kawal lagi, kita naik lah. Kita usaha siap macam mana nak naik, dengan kekuatan yang daripada kita naiklah. Sama ada kita panjat pokok itu ataupun kita naik pakai tangga dan sebagainya. Tapi bila dah tiba-tiba terkelicik, jatuh, boleh kawal lagi tak? Tak boleh kawal lagi dah. Bila tak boleh kawal itu dikatakan sebagai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah perbuatan itu tiada dapat ikhtiar hamba, seperti gugur umpamanya. Maka dibangsakan perbuatan yang keluar dengan ikhtiar hamba itu kepada iktisab. Iktisab mana usaha, mana usaha hamba tadi. Okey, maka telah lalu ta'rif usaha itu. Demikianlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hasil etikat Ahlussunnah, tiada bagi hamba pada perbuatannya yang ikhtiari itu, melainkan usahanya sahaja. Jadi pada hamba tu tidak ada satu perbuatan yang ikhtiari, melainkan hanya usaha saja yang ada pada dia. Kalau dah jatuh itu bukan lagi perbuatan dia, itu dah jadi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Demikianlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Dan hasil etika Ahlussunnah, tiada bagi hamba pada af'alnya, mana perbuatannya yang ikhtiar itu, melainkan usahanya saja. Maka tiada ia majbur. Majbur mana dipaksa semata-mata, seperti barang yang berkata oleh Jabariyah. Kalau Jabariyah lain. Kalau Jabariyah dia kata hamba ini dipaksa. Hamba dipaksa Allah Ta'ala untuk melakukan satu perbuatan. Dan tiada hamba itu yang menjadikan bagi perbuatannya, seperti Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kata
hamba itu mencipta perbuatannya sendiri. Kalau Mu'tazilah kata hamba sendiri yang mencipta perbuatannya sendiri, itu sebabnya hamba itu diseksa oleh Allah Ta'ala. Okey, ini mazhab Jabariyah lah. Jadi kalau ahli sunnah ni, dia tengah-tengah. Dia tidak kepada Jabariyah dan juga tidak dengan Qadariyah, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul Murid disebut ketika membahaskan syair tadi, wa indana lil abdi likasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Dia kata dalam matan tersebut musannaf mensyaratkan bahawa dalam masa perkara ini, dalam masalah perbuatan ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama, mazhab Ahlussunnah. Kalau mazhab Ahlussunnah menyatakan bahawa tidak ada bagi hamba itu dalam perbuatan-perbuatannya yang ikhtiari, melainkan kasab saja, melainkan usaha dia sajalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Jabariyah. Kalau Jabariyah pula dia kata bahawa tidak ada bagi hamba itu usaha, melainkan dianya adalah majbur, mana dipaksa, seperti bulu yang tergantung di udara, dibolak-balik oleh angin sebagaimana yang disuka oleh angin. Apa yang dikena oleh angin diikut je. Itu golongan Jabariyah. Semana Jabariyah ni dia kata tidak ada bagi hamba tu usaha, melainkan dia ni majbur, dia ni hanya dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, seperti bulu yang tergantung di udara. Itu pahaman Jabariyah. Kemudian yang ketiga, Mu'tazilah. Mu'tazilah pula kata hamba itu adalah pencipta bagi perbuatan-perbuatannya sendiri, yang ikhtiari, yang bangsa ikhtiari, dengan kudrah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Dengan kudrah yang Allah Ta'ala bagi pada dia, maka hamba tadi mencipta perbuatan dia sendiri, yang bangsa ikhtiar tadilah, bangsa yang boleh kawal tadilah, seperti naik atau pokok tadi kan. Itu itu golongan Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah tadi dia kata apa? Bahawa tidak ada bagi hamba itu di dalam perbuatan-perbuatan yang ikhtiari kecuali kasab saja, kecuali usaha saja. Sedangkan perbuatan yang ittirariyah, perbuatan yang tak boleh kawal, itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kerana perkataan mereka dengan kudrah yang dicipta Allah Ta'ala kepadanya bagi Mu'tazilah tadi, tidaklah mereka jadi kafir. Jadi golongan Mu'tazilah tadi walaupun dia kata begitu, tetapi dia tidak jadi kafir menurut kaul yang sah. Maka Jabariyah itu ialah satu golongan yang melalaikan. Mu'tazilah ialah golongan terlampau berlebih-lebih pula. Sedangkan Ahlussunnah ni berada duduk tengah-tengah. Dia tengah-tengah antara Jabariyah dengan Mu'tazilah tadi. Dan sebaik-baik perkara ialah awsat, ialah khairul umur awsatuha kan. Sebaik-baik pekerjaan ialah pertengahan. Jadi kita duduk tengah-tengah kan. Maka Ahlussunnah itu telah mengeluarkan daripada antara kotoran dan darah satu susu murni yang lazat, lagi mudah kepada peminumnya. Jadi mana susu tu keluar kat situ. Keluar situ daripada kotoran dan darah. Maka keluarlah air susu lah. Air susu apa tu, binatang kan? Binatang lah, bukan manusia kan. Binatang tadi yang susu lembu dan sebagainya. Jadi punya air susu tu keluar kat situ. Antara kotoran dan darah, satu susu murni yang lazat, yang mudah untuk orang meminumnya, tuan-tuan. Gitu. Baik, kita lihat lagi. Bermula mazhab Jabariyah itu bahawa hamba itu tiada baginya usaha sesekali. Ini kalau Jabariyah sebut dalam kitab Aqidatul Najin ni kan tadi kan. Bermula mazhab Jabariyah itu ialah bahawa hamba itu tiada baginya usaha sekali, tetapi dia tergagah, mana dipaksa, tergagah dipaksa semata-mata, seperti bulu ayam yang bergantung pada hawa, pada angin, yang membalik-balik akan dia oleh angin. Betapa kehendak angin tadi.
So, kalau ke angin tu hendak dia tolak ke utara, maka dia pergilah ke utara. Ke atas, kalau tolak ke bawah, maka dia pergilah ke bawah. Bulu ayam tadi, dia tergantung-gantung macam tu kan. Jadi hamba ni dia kata dipaksa oleh Allah Ta'ala, tergagah ikut dia apa hendak Allah Ta'ala je tu, tak ada usaha apa-apa. Sedangkan kita masih lagi apa tadi cakap, masih lagi ada usaha je tu. Boleh tuan? Boleh Dan akhirnya mazhab Mu'tazilah habis. Wallahu alam. Sampai situlah. Ada soalan ke? Dan orang kalau dia pandai dia bunuh diri itu dosa kan. Kalau orang terjatuh itu kan. Sama je tadilah. Terjatuh, kan? Terjatuh. Dimaafkanlah Tapi kalau terkentut je nak. Kan? Dalam sembahyang tiba-tiba terkentut. Batal tak sembahyang? Batal lah walaupun terkentut. Walaupun tapi ada benda-benda yang dimaafkan. Samalah terlupa, terjatuh, tersepak, kan? Terbunuh ataupun terbunuh orang itu kita, ataupun tertembak. Kalau orang pergi berburu kan tertembak, nak tembak rusa tetapi tertembak orang, mana benda tu dimaafkan. Dalam mesin tak? Solat Tak. mesin kita boleh ucapkan alhamdulillah tak? Alhamdulillah tak batalkan solat. Ucapan alhamdulillah Boleh. Tetapi dia tak batalkan solat, tapi dengan niat zikir lah. Niat zikir kan? Niat zikir macam tu. Tapi janganlah orang jangan baca berkuat. Kan baca berkuat kan, kompilah orang kan alhamdulillah kan. Yalah baca alhamdulillah, tapi niat zikir lah. Tidak, tak batalkan solat. Betul Mak? Betul kan? Yang batal solat tu kalau kita berkalam dengan kalam yang ajnabi. Kalam yang ajnabi tu batal lah. Mana benda-benda yang bukan dalam solat. Kalau alhamdulillah ni pun termasuk dalam benda yang dibaca dalam solat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak? Suatu Fatihah kan alhamdulillah. Tapi jaranglah orang baca tengah bosin alhamdulillah. Macam tu. Biasanya orang niat dalam hati lah, ataupun baca zikir sikit je, perlahan je macam tu. Jadi orang dengar kan lain pula kan, orang pun confuse pula. Kono pula imam pula yang bosin. Bila imam bosin kan, imam tengah baca surah Wadduha, tiba-tiba bersin alhamdulillah kan. Jadi orang belakang pun dah ragu-ragu lah, mungkin akan ada yang mufarakah. Mufarakah ikut. Jadi kalau nak bersin tu pun perlahan lah, tak payah bersin. Ucap alhamdulillah tak perlu kuat. Cuma yang tadi lah macam terkentut tu, walaupun dia tapi tetap batal lah. Macam tu. Macam orang letak lah. Sebelum belakang musik dia sekejap kan dia cakap dan cakap pecah lah. Contoh orang musik dia ke dia tanggung betul dia. Dalam solat ke apa? Dia dah sangat. Datang belakang musik lah. Orang musik tu yang salah. Orang musik tu yang tanggung dosa dia. Sebab dalam solat apa nak bermain. Betul. Orang itulah yang salah, yang bermusik itu yang salah.
Dia lah yang menanggung dosa dia. Macam tu. Sedangkan orang yang melatah tadi, kalau seandainya dia dah lebih daripada 2 patah perkataan ajnabi itu, kira batal lah. Jadi yang paling baik dia keluar daripada solat, terus takbir semula. Keluar solat, lepas tu takbir semula dah. Macam tu. Sebab takut nanti solat ni tu batal. Saya nak kata tak batal pun tak boleh juga. Kan? Tapi kalau ikut pada dalam hadis tadi, apa dia? Ada benda-benda yang dimaafkan tadi kan? Pertama, tersalah, lupa, dipaksa kan? Tersalah, lupa, dipaksa, maka tidak akan dikira. Tak dikira lah. Yang satu lagi apa tadi? Ada satu hadis lagi, maknanya orang tidur sehingga dia terjaga, kan diangkat benda daripada 3 golongan tadi kan. Mana orang yang tidur sehinggalah dia jaga, orang yang gila sehingga dia pulih daripada gila dia. Kemudian kanak-kanak yang kecil sehinggalah dia dewasa kan. Jadi maknanya kalau macam tadi tak masuk lah kat situ. Tak masuk dalam 6 perkara tadi. Macam tu. Cuma yang paling baik lah bagi saya, yang paling baik terus mufarakah, keluar solat, takbir semula. Tapi orang yang buat tadi pun itu sepatutnya ditembak dengan senapan gajah lah. Orang yang buat tadi. Sebab dia kan sifat dengki kan. Macam tu. Saya mengacau orang lain solat. Patutnya dia tu ditangkap, masukkan, disumbat ke dalam penjara. Macam tu. Ya? Bukan kacau. Kacau ke tak kacau? Oh, masbuk. Jangan tepuk kuat. Bila tepuk kuat tu yang jadi macam tu. Ya? Macam tu. Tak sentuh pun tak apa. Kita semayang kat belakang dia kan. Sebelah je lah, semayang sebelah. Jadi just tahulah tu pergerakan orang yang berada di sebelah tu. Tapi kalau sentuh sikit pun dah melatah ni, payah juga tu. Macam tu. Tapi biasa kalau kita colek dekat sini barulah melatah. Kalau setakat kat ni macam melatah ke? Saya rasa tak ada melatah ke. Terperanjat. Kalau terperanjat, mana-mana pun terperanjat parah ke tu. Pergi kodai terperanjat. Kan posisinya minum teh tarik kan, terperanjat lagi. Payah juga kan terperanjat macam tu. Ke penyakit kan. Itu kena pergi jumpa doktor lah tu. Macam tu. Asyik tu penganjat je lah. Itulah kalau nak orang kata kita nak ikut orang pun kan, nak ikut imam, jadi kena tengoklah keadaan orang tu macam mana. Kalau jenis orang suka melatah ni, tak payahlah tepuk lah macam tu. Terus takbir, terus ikut je. Tapi kalau seandainya dia jenis memang okey, memang tak melatah, tepuk mana-mana pun tak melatah kan, tepuk je lah. Sebab lelaki pun melatah pun, kadang lelaki boleh melatah, kadang lelaki teruk pada perempuan. Gitu. Ada satu surau tu saya mengajar, memang dia melatah. Dia suka melatah. Tapi dalam solat dia tak melatah. Bila dah habis solat kan, bila time salam kan, ada pula yang musik dia. Time salam tu adalah yang cucuk dia. Mulalah melatah. Kan? Alright Go. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa
وعملا متقبلا ورزقا حلالا وبركة كثيرا وسعنا فتاة علمنا ولنا قلوبنا بنور معرفتك وافتحنا خطوة عارفين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. Qabalullah minkum.